Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan pengenalan tugasan GISC 1082. Jadi tajuk artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah faktor dan proses pembangunan dasar pertahanan negara Malaysia. Artikel ini telah ditulis oleh Muhammad Faizul Keling, Muhammad Hanafi Muhammad dan Muhammad Fajil Abdul Batau. Artikel ini juga telah diterbitkan pada tahun 2016. Seterusnya, bagi bahagian pengenalan. Pada tahun 1957 sehingga tahun 2010, pelbagai pembangunan dasar dan pembangunan ketenteraan dibangunkan bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara dapat dilindungi. Proses pembangunan pertahanan dan keselamatan Malaysia telah bermula semenjak Tanah Melayu di bawah pemerintahan British. Faktor yang mempengaruhi pembentukan dasar pertahanan dan pembangunan ketenteraan Malaysia ialah perkembangan semasa politik dalaman negara dan ancaman serantau. Saya Wan Syazah Nur Kaisara binti Syaiful Bahri akan menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi pembangunan pertahanan di Malaysia ketika Perang Dingin berlaku. Yang pertama, perluasan kuasa demokrasi dan komunis di kalangan negara Asia Tenggara telah menjadi ancaman keselamatan kepada negara Malaysia sehingga negara Malaysia terbabit dalam peperangan seperti peperangan Vietnam dan pemberontakan dari dalaman negara melalui gerakan pemberontakan komunis. Seterusnya, terdapat juga persaingan antara Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Soviet yang telah menyebabkan ancaman konflik dan juga peperangan di Asia Tenggara. Akhir sekali, geopolitik antarabangsa juga turut menghadapi kemunculan kuasa-kuasa baru sama ada dalam aspek politik, ekonomi dan juga ketenteraan seperti di rantau Asia Tenggara yang melibatkan kuasa India dan juga Pakistan, Asia Timur dan juga melibatkan China, akhir sekali Jepun dan Korea Utara serta Eropah dan sebagainya. Ketika Perang Dunia berlaku, kita sebagai sebuah negara yang baru lahir, Malaysia terpaksa menghadapi ancaman dari dalam dan juga luar rantau di mana terdapat banyak krisis yang telah berlaku. Antaranya ialah masalah dua hala di antara Malaysia dan Filipina yang berpunca daripada tuntutan wilayah Sabah oleh kerajaan Filipina. Kedua-dua negara ini iaitu Malaysia dan juga Filipina saling menuntut hak yang menyebabkan wujudnya ketegangan antara kedua-dua negara ini. Seterusnya, Malaysia juga turut menghadapi masalah dengan negara Singapura apabila terdapat isu perkauman telah menjadi suatu isu yang membawa tindakan Singapura untuk keluar dari persekutuan Malaysia. Akhir sekali, Malaysia juga turut menghadapi masalah dengan campur tangan kuasa barat ke Asia Tenggara di mana terdapat perbebakan komunis telah membawa kepada wujudnya proksi war oleh kuasa-kuasa besar dunia di Vietnam. Jadi saya Nur Khairul Nisa binti Muhammad Khairul Tio akan menyambung pembentangan dengan menerangkan serba sedikit mengenai peristiwa selepas berlakunya Perang Dingin, iaitu di mana keruntuhan kesatuan Soviet yang telah berlaku pada tahun 1991 telah membawa satu dimensi baru dalam geopolitik antarabangsa dan kesannya perkembangan ini mempengaruhi dimensi definisi keselamatan dan akhirnya berkembang ke Asia Tenggara. Namun ancaman keselamatan yang telah pun diberikan bukan sahaja kepada negara Malaysia, malah ia turut diberikan kepada ataupun diberikan kesannya kepada negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand dan lebih teruk kepada luar rantau dan juga negara-negara antarabangsa. Jadi antara isu ancaman negara serantau yang telah pun disebutkan ataupun dianalisis dalam artikel yang telah kami pilih ini ialah antara negara Malaysia dan juga Indonesia, di mana walaupun negara Indonesia ini kita lihat mereka tidak akan mengambil apa-apa pendekatan kekerasan ataupun tindakan ancaman ke atas Malaysia selepas Perang Dingin ini berlaku, namun perlu kita sebagai rakyat Malaysia ingat tentang sejarah konfrontasi pada tahun 1965 yang menjadi ukuran bahawa walaupun Indonesia merupakan negara jiran kita, namun ia mungkin mampu untuk mengambil tindakan yang sama pada masa yang akan datang.
besar. Kerana ketidakstabilan politik di dalam negara tersebut juga mampu untuk memberi serba sedikit kesan negatif kepada ancaman keselamatan di negara kita sendiri. Selain daripada isu ancaman negara serantau antara Malaysia dan juga Indonesia, dapat kita lihat isu ancaman negara serantau ini antara negara Malaysia dan juga negara Singapura, di mana kita tahu bahawa Singapura tidak pernah mengambil apa-apa tindakan ketenteraan ke atas negara kita iaitu Malaysia. Namun isu-isu diplomatik yang sering wujud seperti isu air, isu sempadan, isu hak dan sebagainya mampu menggugat keselamatan negara kita sendiri. Jadi Malaysia juga turut membangi apabila Singapura mereka berkembang dengan pesatnya dalam aspek ketenteraan sehingga menjadi negara terbaik dalam aspek tersebut. Selain daripada itu, dapat kita lihat isu ancaman negara serantau ini di antara negara Malaysia dan juga negara Thailand, di mana masalah ketidakstabilan politik di wilayah selatan Thailand tersebut pernah membawa ketegangan di antara negara Malaysia dan juga negara Thailand, dan perkara tersebut turut berlarutan sehingga perang dingin. Jadi, selain daripada isu ancaman negara serantau, di dalam artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami juga terdapat serba sedikit mengenai isu ancaman rantau Asia, iaitu di antara negara Malaysia dan juga negara China. Satu isu ancaman yang agak besar yang mampu menggugat kedudukan negara Malaysia dan juga negara-negara Asia Tenggara yang lain, di mana apabila China telah membangunkan Angkatan Pertahanan Lautnya sejak tahun 1990 dan mereka juga menuntut hak wilayah mereka di Laut Cina Selatan. Selain itu, tuntutan China ke atas Kepulauan Spratly semenjak tahun 1992 dan pernah menggunakan kanput diplomasi dalam tuntutan menggambarkan bahawa ancaman besar yang perlu dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara dan termasuk jugalah negara Malaysia. Nama saya Nur Ain Ashika dan saya akan menyambung pembincangan bagi pengalihan dasar. Selepas merdeka, dasar pembangunan negara ialah berlandaskan dasar luar negara yang mengamalkan anti-komunis. Strategi pertahanan Malaysia semenjak tahun 1980-an telah beralih kepada strategi pertahanan self-reliant ketika era Tun Abdul Razak. Hal ini terjadi kerana tindakan Britain yang pernah menarik diri daripada perjanjian UMNO 1967 dan juga kerana Britain yang lewat memberi reaksi terhadap permohonan negara Malaysia bagi mendapatkan bantuan sokongan selepas peristiwa 13 Mei 1969 telah menimbulkan keraguan dalam kalangan pemimpin Malaysia terhadap kesungguhan kuasa besar Britain dalam menjamin keselamatan Malaysia. Seterusnya, Dasar Pembangunan Negara atau singkatannya DPN. DPN ini turut berkembang apabila kerajaan telah bercadang untuk menghasilkan Kertas Putih Pertahanan, perancangan penambahan peruntukan perbelanjaan. Ini telah pun dipengaruhi oleh ancaman PKM dan juga ancaman luaran yang melibatkan konfrontasi Malaysia-Indonesia dan tindakan Singapura yang bertindak keluar dari Malaysia pada tahun 1965. Cadangan ini telah dibentangkan dalam Mesyuarat Asia Pasifik di Seoul pada tahun 1966, namun cadangan ini telah gagal menghasilkan Kertas Putih Pertahanan Dasar Pembangunan Negara. Akhir sekali ialah pembangunan Angkatan Tentera Malaysia, di mana fokus telah diberikan kepada proses untuk membentuk Angkatan Pertahanan yang berorientasikan menentang insurgensi kepada Angkatan Pertahanan yang bersifat lebih konvensional. Antara tahun 1948 hingga 1989, fokus Angkatan Tentera Malaysia adalah untuk menghadapi ancaman dalaman negara iaitu ancaman Parti Komunis Malaya. Pembangunan dan pemodenan Angkatan Tentera Malaysia ini telah dipengaruhi oleh faktor persekitaran strategik yang di mana terdapat persekitaran antarabangsa, rantau dan suasana dalam negara. Malaysia itu sendiri telah mempengaruhi kerajaan untuk menyediakan sistem pertahanan yang terbaik dalam melindungi keselamatan dan juga kedaulatan negara. Akhir sekali, pembangunan dan pemodenan Angkatan Tentera Malaysia ini telah selaras dengan perancangan pembangunan negara apabila kerajaan pada tahun 1991 telah memperkenalkan Wawasan 2020, di mana Wawasan 2020 telah mensasarkan untuk membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berindustri.
kita telah sampai kepada penghujung pembentangan dan saya akan membuat kesimpulan secara menyeluruh. Jadi setelah anda selesai mendengar daripada awal sampai akhir video yang telah dirakam oleh kami, dapat kita lihat bahawa pelbagai konflik persempadan negara, isu pencerobohan ruang udara maupun darat oleh Malaysia yang dilaksanakan oleh kuasa asing yang dapat kita lihat dalam artikel yang telah kami analisis ini. Dan dalam memastikan keselamatan negara Malaysia ini terjamin, kerajaan kita telah membangunkan beberapa aspek seperti mengambil kira kepentingan strategik negara, prinsip pertahanan dan konsep pertahanan yang telah diwar-warkan ataupun diletakkan dalam dasar pembangunan negara. Jadi sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlulah sentiasa menyumbang usaha dalam segala aspek agar negara kita sentiasa aman dan juga damai. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kumpulan kami akan membentangkan artikel yang kedua yang bertajuk Peningkatan Keselamatan Bersama melalui kerjasama dua hala Malaysia dan negara-negara jiran. Artikel ini telah ditulis oleh Rohanas Harun dan diterbitkan pada tahun 2009. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan bagi definisi keselamatan negara. Keselamatan negara merujuk kepada tujuan dan cara bagaimana sesebuah negara mempertahankan dirinya daripada ancaman dan kemampuannya untuk mengekalkan nilai teras negara tersebut. Keselamatan terbahagi kepada dua, iaitu keselamatan tradisional dan bukan tradisional. Contoh masalah keselamatan tradisional secara serius ialah ancaman nuklear, peperangan dan lain-lain yang melibatkan penggunaan ketenteraan. Dan bagi bukan tradisional pula, keselamatan bukan tradisional merupakan satu komponen penting dalam politik antarabangsa. Secara ringkasnya, keselamatan kini bersifat lebih komprehensif yang merangkumi isu politik, ekonomi, sosial dan ketenteraan. Jadi antara persempadanan Malaysia dan juga negara-negara lain ialah Malaysia dan juga negara Thailand, di mana kita mempunyai persempadanan darat bersama negara Thailand, di mana sepanjang yang meliputi kawasan-kawasan negeri-negeri utara Malaysia iaitu Perak, Kedah dan juga Perlis. Dan terdapat pelbagai aktiviti dan interaksi ekonomi serta sosial antara negara Malaysia dan juga Thailand yang berjalan sejak begitu lama antara penduduk dua-dua penduduk negara lah. Dan walaupun terdapat banyak kebaikan dari segi ekonomi dan juga keakraban hubungan antara negara Malaysia dan juga Thailand, tetapi kita perlu faham bahawa ancaman yang sangat besar juga boleh datang daripada negara ini yang akan memberikan ancaman yang sangat besar daripada aspek keselamatan. Jadi, antara persempadanan antara Malaysia dan juga Filipina ialah Malaysia dan Filipina berkongsi sempadan maritim dengan negara Filipina tersebut di perarian Borneo iaitu Sabah ataupun Sarawak yang mempunyai ribuan pulau yang kecil yang sesetengahnya tidak didiami oleh sesiapa pun. Dan kesukaran bagi Malaysia ini adalah apabila sukar untuk negara kita mengawal keselamatan perairan dan juga pulau-pulau kepunyaannya. Seterusnya, antara persempadanan antara Malaysia dan juga Singapura, kita telah dipisahkan dengan Singapura oleh Selat Tebrau yang kedua-duanya mempunyai hubungan rapat melalui kemudahan perhubungan dan pengangkutan jalan dan laluan kereta api. Terdapat juga persamaan yang banyak antara negara Malaysia dan juga negara Singapura. Antaranya ialah persamaan kita daripada segi sosial, ekonomi, politik yang tidak memberi kesan negatif langsung kepada keselamatan negara Malaysia. Seterusnya, mengenai persempadanan antara Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Persempadanan antara Malaysia dan Brunei ini adalah persempadanan antara Malaysia Timur dan juga Brunei, di mana kita juga mempunyai persamaan yang banyak dengan negara Brunei, iaitu sama ada daripada segi bahasa, etnik, agama, budaya dan juga sosial kehidupan. Kekayaan Brunei dan juga jumlah penduduknya yang agak sedikit tidak menjadikan negara itu sebagai pengeksport masalah yang boleh menjejaskan ancaman keselamatan kepada negara Malaysia. Di samping itu, terdapat juga persempadanan antara Malaysia dan juga Indonesia, di mana kita tahu bahawa Indonesia mempunyai penduduk seramai 230 juta yang menjadikan Indonesia negara terbesar di rantau Asia. Malaysia juga mempunyai sempadan darat dan juga maritim dengan negara Indonesia.
di mana persepadan ini akan menimbulkan banyak masalah yang bukan sahaja dari segi menjaga keselamatan sempadan wilayah, tetapi juga dari segi perhubungan kedua negara. Malaysia dan Indonesia terpisah dari sebelah barat, timur maupun dari segi sejarah penjajah, kerana kita dijajah oleh kuasa-kuasa luar yang lain dan Indonesia juga dijajah oleh kuasa luar yang lain. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang isu-isu keselamatan, iaitu isu yang pertama ialah limpahan ketidakstabilan politik dan masalah negara jiran. Terdapat beberapa isu besar yang boleh digolongkan dalam isu keselamatan baru yang kini semakin diberi perhatian dalam hubungan antarabangsa. Keselamatan bukan tradisional merangkumi pelbagai aspek, termasuklah pembangunan ekonomi dan juga perkembangan sosial serta kesannya. Sebagai definisi, isu keselamatan rentas sempadan pula ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk merentas sempadan negara yang boleh menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara secara langsung ataupun tidak langsung. Antara isu keselamatan tersebut yang menimbulkan kebimbangan kerajaan Malaysia ialah penyeludupan barangan terlarang dan manusia, kegiatan menyeludup dadah, jenayah cyber, keganasan dan rompakan di laut. Selain itu, Malaysia dikelilingi oleh negara-negara yang bermasalah dari segi kestabilan politik dan juga sosial. Dalam konteks ini, Thailand, Indonesia dan juga Filipina merupakan negara berjiran yang memberi kesan langsung kepada Malaysia. Thailand masih bergelut dengan ketidakstabilan dan keganasan di wilayah selatan sejak sekian lama dan belum ada tanda-tanda yang ia akan reda. Begitu juga dengan Filipina yang bukan sahaja menghadapi keganasan di selatan, tetapi juga masih berhadapan dengan ancaman insurgensi komunis yang dianggap sebagai musuh nombor satu negara. Seterusnya, ketidakstabilan dan keganasan yang berlaku di wilayah selatan Filipina, kesulitan ekonomi yang dihadapi negara tersebut adalah di antara sebab kebanjiran rakyat Filipina dan di Malaysia Timur, terutama di Sabah. Pendatang asing memberi cabaran terhadap infrastruktur negara selain dari masalah sosial. Seterusnya, bagi isu kedua iaitu pendatang asing. Kehadiran pendatang asing telah lama berlaku, namun ia mula kelihatan ketara sejak 1980-an, iaitu ketika Malaysia muncul sebagai salah sebuah ekonomi maju di Asia, Newly Industrial Country (NIC). Pendatang asing dari Indonesia bekerja di sektor pembinaan dan pembantu rumah. Ramai juga yang mendirikan perniagaan kecil di bandar seperti Kuala Lumpur serta di negeri-negeri yang menjadi tumpuan mereka iaitu Selangor dan wilayah persekutuan. Pada peringkat awal, kehadiran pendatang ini tidak menimbulkan sebarang masalah besar dari segi politik dan keselamatan. Namun, setelah beberapa tahun, kehadiran pekerja Indonesia di Malaysia menjadi isu politik dan keselamatan yang mengganggu hubungan kedua negara. Pendatang asing di Malaysia dianggap sebagai isu keselamatan apabila kehadiran mereka tidak terkawal, terutamanya golongan pendatang tanpa izin atau dikenali sebagai parti. Jumlah parti yang berasal dari negara Thailand tidaklah begitu ramai jika dibandingkan dengan parti yang berasal dari Indonesia. Kebanjiran pekerja dan pendatang asing termasuk dalam isu keselamatan negara Malaysia serta mampu menimbulkan kebimbangan, lebih-lebih lagi apabila terdapat ramai golongan parti yang terlibat dalam pelbagai kes jenayah ringan dan berat. Dalam hal ini, pengawasan sempadan amat penting bagi membendung kebanjiran dan masalah-masalah lain yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Jadi seterusnya perlu untuk kita tahu bahawa Malaysia ada menjalankan kerjasama keselamatan bersama beberapa negara jiran seperti bersama Filipina, Indonesia dan juga Thailand. Malaysia memerlukan kerjasama yang rapat dengan negara-negara di sekitar Malaysia ini sama ada melalui kerjasama dua hala ataupun dengan pelbagai hala. Jadi, yang pertama adalah kerjasama Malaysia bersama Filipina. Kita tahu bahawa Filipina merupakan kawasan yang paling sukar untuk dikawal oleh Malaysia kerana perairan Sabah sangat berdekatan dengan negara ini. Dan antara masalah yang sering kali terjadi di antara Malaysia dan juga Filipina adalah kerana penyeludupan, kegiatan lanun, rompakan laut, kemasukan pendatang
izin ataupun parti, dan juga serangan-serangan yang sering acap kali dijalankan oleh kumpulan-kumpulan yang bersenjata. Peristiwa yang dapat kita lihat sewaktu kerjasama keselamatan antara Malaysia dan juga Filipina adalah peristiwa pada tanggal 23 April tahun 2000, di mana sekumpulan anggota kumpulan Abu Sayyaf telah menculik dan menahan 21 pelancong di sebuah pusat peranginan di Pulau Sipadan, Sabah, Malaysia. Dan pemimpin Filipina sewaktu itu iaitu ialah Gloria Arroyo Macapagal, di mana dia telah mengarahkan supaya lebih ramai angkatan tentera Filipina dihantar ke kawasan Filipina Selatan dengan bantuan kententeraan daripada Amerika Syarikat dan partisipasinya dalam operasi eksersis balikan. Dan strategi ini telah berjaya menumpaskan ketua pengganas tersebut iaitu Abu Sayyaf di selatan Filipina, dan juga menumpaskan ataupun membunuh ketua penculikan yang dilakukan di Sabah iaitu Abu Sabaya. Jadi, dengan anggapan bahawa berakhirnya peristiwa 23 April 2000 tadi, Malaysia menganggap bahawa telah tamatlah isu-isu tentang keganasan dan penculikan dan seterusnya dan lain-lain. Okey, namun begitu, pada tanggal 11 September pada tahun 2000, satu lagi serangan oleh Abu Sayyaf telah dilakukan di Pulau Padanan yang menunjukkan kerapuhan sempadan perairan Malaysia dan menimbulkan kebimbangan keselamatan yang serius di antara kalangan-kalangan pemimpin dan juga rakyat-rakyat Malaysia. Okey, dan seterusnya Malaysia telah melancarkan operasi yang dikenali sebagai Operasi Pasir ataupun Ops Pasir yang merangkumi seluruh kawasan pantai timur Sabah sepanjang 1577 km, wilayah perairan Malaysia, zon ekonomi eksklusif dan ruang udara di Kudat hingga ke Tawau, Sabah. Dan Ops Pasir ini telah mengamalkan strategi menempatkan anggota keselamatan iaitu tentera darat dan juga polis di pulau-pulau yang mempunyai kedudukan strategik bagi mengawal pergerakan penjerajah-penjerajah yang ingin menceroboh masuk ke dalam negara-negara kita lah. Dan tujuan operasi Ops Pasir ini dijalankan adalah to deter armed intruders into Malaysian waters along the east coast of Sabah. Seterusnya, kebimbangan mengenai keselamatan di Sabah lebih tertumpu kepada kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Malaysia memberikan fokus yang sangat tinggilah untuk membanteras isu ini. Dan hari ini, jika kita lihat, Sabah telah mempunyai lebih daripada 600,000 pendatang, termasuklah parti, dan sebahagian besar daripada mereka adalah datang daripada negara Filipina. Antara sebab mengapa pendatang-pendatang Filipina ini memilih Sabah untuk mereka menceroboh adalah kerana negeri itu mempunyai sempadan perairan yang sangat dekat dengan Filipina, dan kedudukan geografi Sabah juga yang dekat dan mempunyai pertarian rapat dari segi etnik, kebudayaan dan kekeluargaan. Jadi apabila siasatan dijalankan ataupun pemeriksaan, kita tak dapat membezakan antara orang Sabah dan juga orang Filipin kerana mereka mempunyai kebudayaan dan etnik yang lebih kurang sama, dan kita rasa macam kedua-dua ini adalah pelanduk dua serupa. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kerjasama keselamatan di antara negara Malaysia dan juga Indonesia. Hubungan keselamatan dan pertahanan antara Malaysia dan juga Indonesia dimulakan sebaik sahaja konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia tamat pada bulan Ogos 1966. Pada awalnya, kerjasama keselamatan Malaysia dan Indonesia tertumpu kepada menangani masalah ancaman keselamatan bersama yang datang daripada kumpulan komunis dan juga pemberontak, di mana jalan darat utama yang menghubungi kedua-dua negara ini di sepadan Sarawak dan Kalimantan ialah Lubuk Antu Badau, Seriking Jagoy Babang dan Tebedu Antikong. Kesemuanya digunakan untuk melintas perbatasan masing-masing. Kerjasama Malaysia dan juga Indonesia ini juga telah memberi tumpuan besar bagi membangunkan kawasan tersebut dan juga membanteras ancaman komunis seperti yang terdapat dalam kerangka keselamatan dan pembangunan atau lebih dikenali sebagai KESBAN, yang merupakan konsep keselamatan yang berjaya dilaksanakan di Malaysia. Pada bulan Julai 1971, Indonesia telah mencadangkan agar Perjanjian 1967 diperluaskan skop dan tanggungjawab. Hasil perbincangan kedua-dua negara ini telah melahirkan
Perjanjian Keselamatan pada 1972 yang dikenali sebagai Security Arrangement 1972 Malindo. Perjanjian ini telah memperuntukkan pembentukan General Border Committee atau lebih dikenali sebagai GBC Malindo yang telah menjadi forum perbincangan antara dua pihak mengenai operasi dan langkah ketenteraan menangani aktiviti komunis di sepanjang sempadan bersama. Bagi melicingkan kerjasama dan sesuai dengan penstrukturan semula Departemen Pertahanan dan Keselamatan Indonesia, maka pada tahun 1974 ditubuhkan Staff Planning Committee atau lebih dikenali sebagai SPC. SPC adalah badan tertinggi di bawah GBC Malindo dan mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh GBC. Selain itu, terdapat juga konsep keselamatan tidak terhad kepada isu-isu ketenteraan. Salah satu komponen keselamatan ialah pembangunan ekonomi seperti mana yang telah terkandung dalam Dasar Keselamatan Malaysia KESBAN. KESBAN merupakan satu konsep penting dalam keselamatan Malaysia yang telah berteraskan kepada pembangunan ekonomi sebagai alternatif kepada peperangan. Konsep ini diterapkan dalam misi Angkatan Tentera Malaysia dalam menangani masalah insurgensi komunis di negara kita. Berdasarkan perjanjian di antara Kerajaan Malaysia dan juga Indonesia pada 12 Julai 2008, 14 laluan keluar masuk ke Indonesia dan Malaysia telah ditetapkan. Dari semua laluan ini, laluan Antikong Terbedu iaitu sempadan antara Kalimantan dan Sarawak merupakan laluan yang paling sibuk. Namun, penentuan laluan keluar masuk yang dipersetujui ini telah gagal membendung laluan haram yang dipanggil Jalan Tikus dan Jalan Gajah yang digunakan untuk menyeberangi sempadan. Seterusnya, saya akan menyambung bagi Malaysia dan Thailand. Hubungan Malaysia dan Thailand dianggap baik dan harmonis dibandingkan dengan hubungan dengan negara-negara jiran lain seperti Indonesia dan Singapura di mana berlaku pertelingkahan secara terbuka dan kadang-kala meruncing. Satu-satunya isu politik yang boleh memberi kesan yang signifikan kepada hubungan mereka ialah masalah selatan Thailand. Namun, pada 1976, Tun Hussein Onn menyatakan bahawa Malaysia tidak akan campur tangan. Walau bagaimanapun, isu selatan Thailand terus menyebabkan ketidakstabilan politik yang memberi implikasi kepada keselamatan negeri-negeri utara Malaysia yang bersepadan dengan Thailand. Ancaman keselamatan di sepadan Malaysia-Thailand. 3 negeri di Malaysia mempunyai sempadan darat secara langsung dengan Thailand iaitu Kelantan, Kedah dan Perlis. Kawasan sempadan ini mempunyai jalan-jalan penyeludupan utama seperti di Sungai Golok, Jeli dan Bukit Bunga. Barangan yang diseludup termasuklah beras, artifak, buah-buahan, tekstil, alkohol, tembakau, ubat-ubatan, dadah dan alat ganti kenderaan. Dalam menangani masalah-masalah tersebut, Malaysia juga amat berhati-hati kerana terpaksa menjaga hubungan baik dengan Bangkok di mana pada masa yang sama juga perlu menjaga kepentingan negara sendiri. Pada 1992, kedua-dua negara telah menandatangani perjanjian mengenai limitasi operasi rentas sempadan yang dibenarkan kepada tentera dalam menjalankan tugas mereka. Akhir sekali, kebanjiran pendatang tanpa izin. Terdapat penempatan setinggan yang diwujudkan oleh mereka di kawasan sepadan seperti Kelantan, Perlis, Perak dan Kedah. Kehadiran mereka di kawasan Malaysia menyebabkan beban besar kepada prasarana seperti hospital dan sekolah. Kesan keselamatan kepada rakyat Malaysia juga membimbangkan memandangkan kehadiran parti membabitkan kegiatan jenayah seperti penyeludupan senjata, penipuan, kumpulan haram dan gangsterisme yang boleh membuatkan rakyat tempatan tertekan. Kemasukan pendatang juga merugikan kerajaan dari segi kewangan kerana kegagalan mengutip levy daripada mereka yang bekerja dan penghantaran wang pendapatan ke negara asal mereka. Jadi, kita telah sampai di penghujung pembentangan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan untuk artikel yang kedua ini ialah Malaysia bukan sahaja memerlukan diplomasi yang cekap, tetapi juga perlu dimantapkan dengan kemampuan pertahanan dan keselamatan untuk mencegah ancaman terhadap negara. Selain itu, isu-isu keselamatan yang telah dibincangkan ini merupakan cabaran keselamatan dan politik yang harus ditangani oleh kerajaan Malaysia.
Setakat ini, ia dilakukan dalam kerangka dua hala, antaranya dengan negara-negara terlibat yang menunjukkan keberkesanan yang lebih tinggi berbanding dengan pelaksanaan dalam bentuk pelbagai hala.